Dulu mak aku selalu ikut ayahku pergi bekerja. Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang aku dah janjikan pada minggu lepas, pada minggu ni aku akan membawa kembali kisah seram di mana semasa aku berpindah ke rumah baru suatu ketika dahulu, bukan sekarang. Jadi pada minggu ini aku akan membawa pula ke part 2 di mana ada beberapa lagi kejadian seram dan mistik yang terjadi semasa itu dan ketika itu. Ada beberapa lagi yang telah aku listkan. Tapi hari ini aku cerita apa yang aku masih ingat, masih sekar di ingatan. Okey, kejadian keempat. Mungkin ramai dah merasai bagaimana kena tindih sewaktu tidur. Dan aku salah seorang yang kerap kali ditindih sewaktu tidur. Kalau mengikut kajian sains, term ini dipanggil sleep paralysis. Maafkan aku jika ada tersilap dan jika ada salah, mohon betulkan. Aku sendiri tak berani nak mengatakan sama ada kena tindih ini adalah betul ataupun ianya, sebab kata sains adalah sleep paralysis. Tapi yang aku alami sendiri, ia seakan-akan mengiyakan bahawa sememangnya aku ditindih, bukannya sleep paralysis. Semua orang tahu macam mana rasanya sleep paralysis atau kena tindih, di mana bila kita tersedar, mungkin di waktu tengah pagi, tengah malam kita tersedar, tapi badan kita seolah-olah lumpuh dan kita tak boleh bergerak. Cuma boleh membuka mata, itu pun hanya sedikit dengan memaksakan diri kita untuk membuka mata dan lidah terkeluh. Okey, dalam kejadian aku ni dekat rumah tu, rumah yang aku ceritakan pada minggu lepas, rumah baru aku di mana kita orang baru saja berpindah. Tapi kejadian ini bukanlah terlalu baru semasa berpindah. Ia dah terjadi selepas, boleh kata bertahun-tahun selepas pindah. Jadi kejadian yang menimpa aku sebenarnya banyak kali, dan aku nak story di sini adalah satu kejadian yang aku tak boleh nak lupa. Okey, aku tersedar pada satu malam tu. Dia macam, aku macam tersentak tiba-tiba dari tidur. Tapi aku tak boleh bergerak. Dan aku tak boleh membuka mata. Dan aku hanya boleh membuka mata sebegini, memaksa untuk buka mata. Tapi bukan boleh buka mata sepenuhnya, cuma sedikit suku daripada pembukaan mata. Dan apa yang aku nampak cuma sama-sama, tetap nampak, tapi ia tak sepenuhnya. Dan mulut pula, aku cuba menjerit. Dia seolah-olah macam kau dah lumpuh tau. Aku tak tahulah macam mana orang lumpuh punya perasaan, tapi aku rasa mungkin sebegitu. Sebab aku tak boleh nak bercakap. Aku tak boleh nak meminta tolong pun tak boleh. Kau bayangkan, aku cuba minta tolong, cuma keluar sebegitu. Aku masih ingat lagi. Tapi aku perasan semasa aku bak kata sains sleep paralysis, aku rasakan bulu remaku meremang sepenuhnya, termasuklah belakang,
Dan aku rasa seram, sejuk, terlalu seram. Dan tiba-tiba, tak macam mana masa aku tengah cuba meronta-ronta walaupun tak boleh, sebab seperti seakan-akan badan aku ni terkunci, lumpuh, dan terasa seperti dada ni kena himpit ketat. Nafas pun susah. Dan secara tiba-tiba, semasa tengah meronta-ronta, pam, aku nampak satu kelibat. Kelibat tu, aku nampak seakan ada macam kepala dan leher. Dan seolah-olah dia berbulu. Seperti monyet pun ada. Dan macam mana aku boleh nampak? Okey, belakang daripada kelibat yang aku nampak tu ada satu kipas berdiri tinggi, dan ada lampu tau. Jadi aku nampak kelibat tu depan tu, so boleh nampak dengan ketara. Bila lampu kat belakang, kau boleh nampak, kita boleh nampak satu bayangan kelibat, cuma gelap, tengah menghadap aku. Astaghfirullahalazim. Aku masa tu tak tahu macam mana. Dengan takutnya, dengan kau tak boleh bergerak, kau tak boleh nak bercakap, meminta tolong. Aku cuba membaca apa yang aku ingat, tapi tetap sama. Lidah aku macam tak boleh nak dia macam kena kebas. Dia macam kena suntik dengan, kalau cabut gigi, kita akan disuntik dengan ubat pelali, dan semata mulut kita jadi kebas. Rasa macam tu. Kau tak boleh nak mengeluarkan kata-kata, dan kau tak boleh nak mengeluarkan apa pun dengan sempurna. Dia cuma dan secara tiba-tiba, entah macam mana, mungkin disebabkan satu perasaan yang terlalu takut, dia jadi macam satu anjakan paradigma. Oh, sedap ayat tu. Aku jadi terus lebih kuat untuk meronta dan melawan. Dan akhirnya aku terlepas. Dan bila terlepas, aku terus lari turun ke bawah. Ini adalah antara kejadian di mana aku ditindih dengan agak menyeramkan, sebab dia sekali package aku boleh nampak depan mata, cuma tak nampak secara detail. Sebab bila satu objek membelakangi lampu, dia jadi backlight, so hanya nampak gelap. Cuma aku nampak bentuk, dan apa bulu-bulu pun boleh nampak, seakan-akan monyet, boleh kata sebegitu. Sebab aku nampak dia berbulu, tapi berbulunya tidaklah terlalu tebal, masih nampak jarang-jarang. Kejadian ke-6. Okey, suatu ketika dulu, mak aku selalu ambil side income, buat job side income dekat rumah. Masa tu aku ingat lagi, kita orang, mak akulah, dia ambil job kopek jagung. So memang kalau dulu memang banyak suri rumah membuat pekerjaan macam tu dekat rumah untuk menambah income. Ada kalanya mak aku ambil job, kalau macam
barang aksesori perempuan, ada job untuk masukkan belian, tak apa, gam belian, macam-macam lah yang mak aku buat dulu untuk menambah income family. Dan kejadian yang terjadi pada aku sendiri, semasa ketika itu mak aku dia ambil job kopek jagung manis. Maksudnya jagung tu kena potong atas bawah, lepas tu kena kopek kulit separuh suku bagi nampak apa dia punya isi dalam, dan akan di wrap untuk diedarkan dekat pasar raya. Jadi satu malam, aku tak ingat mana semua orang pergi. Mungkin mak aku keluar ke, bapak aku rasa keluar lah kerja, dan mungkin mak aku ikut, aku tak pasti. Tapi time tu dah tengah malam. Aku rasa sekitar waktu yang sama, 1-2 pagi macam tu. Jadi entah macam mana aku tiba-tiba datang satu kerajinan. Kononnya macam nak belagak dekat mak aku lah. Tengok Alung tolong kan, tolong kopek jagung kan. Konon niat tu nak belagak lah. Tengok niat pun dah tak betul kan. Jadi aku pergilah buat kerja tu dekat bahagian ni lah, garaj rumah, luar rumah. Aku buka lampu luar dan aku kerjakan benda tu sorang-sorang. Mula-mula aku potong. Memang sempat, tak salah aku masa tu sempat tu aku potong je jagung tu, dia punya pucuk dengan dia punya pangkal bawah. Pap 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 tak tak. Aku masih ingat lagi suasana ketika tu macam mana. Sunyi. Masa tu sangat sunyi. Memang aku rasa dengar lah, boleh kata baris aku tu mungkin dengar bunyi ketukan parang aku tu tengah potong jagung. Bergema satu baris dengan bunyi parang. Suasana ketika tu memang sunyi sangat. Tiba-tiba tengah aku ralat, tengah aku leka buat benda tu, aku dah boleh dengar macam angin datang kuat. Angin, macam aku cakap minggu lepas, rumah aku ni dekat dengan hutan tebal, hutan simpan frame yang tebal, dan dia sangat tinggi. Dan aku terdengar secara tiba-tiba angin tiup. Dia datang macam tiba-tiba datang angin. Dia macam satu geng berapa, dia tak lama, seminit 2 macam tu. Dengar bunyi ranting pokok ditiup dengan angin tu. Dengar dengan jelas setiap pokok dak ranting belaga dengan ranting. Dengar dengan jelas daun belaga dengan daun. Dengar dengan jelas. Dan aku rasa tiba-tiba bulu roma aku meremang. Aku dapat rasa masa tu meremang. Dan dia sekali datang package dengan seram sejuk sampai ke tengkuk meremang. Zu. Aku cakap dalam hati ni, aduh, kena lagi ke ni? Memang terdetik macam tu. Kena lagi ke aku ni? Aduh. Aku cuba abaikan. Walaupun ketika itu jantung aku dia punya getaran, dia punya degupan boleh dengar sangat kuat. Yalah, macam aku cakap dia, aku cuba abaikan. Masa tu kedudukan aku macam ni lah. Okay, belah kanan jiran aku, rumah jiran aku.
Dia bahagian luar rumah lah, maksudnya bawah bumbung garaj. Belah kanan rumah jiran aku, belah kiri rumah jiran aku. Dan secara tak semena-mena, secara tiba-tiba, dengan rasa meremang apa semua tu, aku nampak melalui apa orang panggil hujung mata, ekor mata ni, aku nampak dekat rumah jiran aku belah kanan tu, dekat garaj tu, aku nampak satu kain putih. Dan kain putih tu bergerak perlahan-lahan. Dia bergerak tau, bergerak masuk ke dalam, seolah-olah macam masuk. Dia memandang aku, seolah memandang aku. Dan dia masuk, bergerak masuk ke dalam rumah jiran aku tu. Aku nampak dah. Mula aku cuba macam abaikan, sebab nampak melalui ekor mata kan. Dan entah macam mana datang satu perasaan yang ingin tahu betul tak betul, membara, bergelora perasaan ingin tahu tu. Dan aku terus toleh, dan aku nampak betul-betul kain putih. Masa aku tengok tu, dia dah ujung-ujung, kira macam dia dah macam finishing nak masuk rumah. So nampak aku memang nampak kain. Lepas tu dia hilang masuk, seolah macam masuk dalam dinding. Dan aku tak tunggu lama lepas tu, terus yalah, budak-budak, sebabkan perasaan takut yang berlebih-lebihan. Mungkin sebab itulah yang menjadikan aku ni sasaran mudah, target mudah bagi golongan-golongan setan, iblis, jin ni untuk mengganggu aku. Jadi aku terus berlari masuk dalam. Tak jadilah kerja aku, dan tak jadilah niat aku nak belagak aku buat kerja tu. Jadi ini adalah dua kisah lagi semasa aku berada dekat rumah baru aku tu, suatu ketika dulu. Dan ada lagi beberapa lagi cerita. Dan cerita ni pula daripada pengalaman jiran-jiran yang pernah berjiran dengan aku dulu. Dan diorang pernah menceritakan cerita tu dekat mak aku, bapak aku. Dan mungkin part 3 aku akan berkongsi pula kisah jiran-jiran aku tu. Jadi untuk hari ni, setakat hari ni, untuk part 2 aku bawakan 2 kisah. Jadi tunggu kemunculan part ketiga. Okey, sebelum aku undurkan diri, macam biasa, subscribe, comment, like tak ada, support. Dan jangan lupa juga support lagu aku, Satu Inobe Trio dan Hafiz Umbrella. Jangan lupa support. Dan ingat apa yang selalu aku sampaikan, ingat apa yang selalu aku pesankan. Jangan kita takut pada sesuatu yang bukan sepatutnya kita takut. Jangan sesekali kita takut kepada jin, syaitan, iblis, kerana mereka ini pun cuma makhluk ciptaan yang maha kuasa. Jadi tak layak untuk mereka ini ditakuti oleh manusia sebetulnya. Jadi jangan pernah takut, sebab kalau kita takut, bermakna kita akan jadi sasaran mudah oleh mereka ini untuk mereka takutkan kita. Pengalaman mengajar aku, pengalaman adalah guru yang terbaik untuk aku, sebab aku dah melalui benda tu. Bila aku terlalu takut, terlampau takut pada benda tu, dan aku selalu menjadi sasaran, dan aku selalu diganggu. Pengalaman mendewasakan. Jangan takut, lawan. Okey, jumpa lagi minggu depan dengan part 3. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.